Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita sambung pengajian kitab kita Ar-Rasul war Risalah, Ar-Rasul war Risalah, pada muka surat 132, berkenaan dengan kelebihan para anbiya. Itu hal-hal yang dimiliki hanya oleh para anbiya, perkara yang hanya dimiliki oleh para anbiya, bukan pada manusia yang lain. Yang pertama kita bincangkan pada kuliah yang lepas, wahyu. Hanya para anbiya sahaja yang memperolehi wahyu. Adapun selain daripada para anbiya, dia mendapat wahyu hanya melalui mimpi sahaja. Itu pun tidak boleh dipastikan 100%. Dan bukannya wahyu, kita kata wahyu yang direct terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilham. Kita boleh dapat wahyu tak? Ya, melalui mimpi yang benar, itu sahaja. Dan itu pun tidak jadi syarak, tidak seperti wahyu Nabi SAW yang menjadi hukum syarak. Itu satu. Yang kedua, hari ini kita akan masuk, itu ismatul anbiya, iaitu ismah. Ismah berkaitan asama, iaitu terpelihara. Dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas para anbiya ni ada dua jenis pemeliharaan. Satu dalam masalah duniawi, yang kedua dalam masalah ukhrawi. Dalam masalah duniawi ini kita akan lihat beberapa perkara yang Nabi ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeza daripada manusia yang lain. Yang kedua segi ukhrawi, iaitu dari segi risalah, iaitu para anbiya ini terpelihara daripada melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan juga kesalahan daripada pada bab menyampaikan wahyu. Jadi kita boleh bagikan kepada dua ismah ini, iaitu pemeliharaan Allah. Ismah itu maksudnya pemeliharaan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wallahu ya'asimuka minan nas. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala memelihara kamu daripada manusia. Pemeliharaan Allah daripada manusia itu dua jenis. Satu saya sebut tadi, masalah duniawi. Yang kedua masalah akhirat, yang berkaitan dengan akhirat, iaitu Allah Ta'ala jadikan para anbiya ini, pertama, tak lakukan dosa besar, tidak berterusan lakukan dosa kecil. Yang ketiga, terpelihara daripada kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Beza terpelihara daripada kesalahan manusia, itu lain. Saya kata terpelihara daripada kesalahan menyampaikan wahyu. Jadi kita akan tengok dalam bab nanti, Rasulullah SAW, para anbiya juga boleh tersilap dari segi sifat manusia, tapi dia tak boleh tersilap dalam menyampaikan wahyu. Kenapa kita boleh declare macam ni? Sebab datang daripada dalil. Bukan kita declare semata-mata kita letakkan kaedah, tak. Ada padanya dalil. Dan kita dah pernah lalu bab yang para anbiya ini boleh tersilap sebagai manusia. Sebelum ni kan, perkara yang para anbiya ini antaranya sifat kemanusiaan, para anbiya juga boleh tersilap. Dan kita akan jumpa lagi pada bab akan datang. Jadi dalam bab ini, bab ismah, dia kata pertama, para nabi mata mereka tidak tidur sedangkan hati mereka mata mereka tidur sedangkan hati mereka tidak tidur. Dan antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah bahawa mata mereka tidur sedangkan hati mereka tidak tidur. Dari Anas dalam hadis Isra, dan Nabi matanya tidur namun hatinya tidak tidur. Begitu pula para nabi, mata mereka tidur sedangkan hati mereka tidak tidur. Apa maksud hati tidak tidur? Mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas sebab itulah, pertama, Nabi SAW bila bangkit Nabi tidur tak perlu wuduk sebenarnya. Dia tak batal wuduk. Nabi tak batal wuduk dengan tidur. Habis itu Nabi SAW pagi-pagi ambil wuduk juga. Pertama, sunnah memperbarui wuduk. Yang kedua, kemungkinan Nabi batal bukan sebabkan tidur. Mungkin dia berhadas kecil, dia buang angin ke, atau dia terkencing ke, atau bersama dengan isteri dia ke. Jadi pada pagi Nabi SAW berwuduk. Kan Nabi SAW kata, bila seorang kau bangun, idza istayqaza ahadukum
bila kamu seorang kamu bangun daripada tidur, maka janganlah kamu apa dia? Celupkan, jangan kamu masukkan tangan kamu dalam bekas hatta yaghsilha salasan sehingga dia basuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadah. Sungguh dia tak tahu di manakah tangannya berada ketika dia tidur. Itu sunnah. Adapun adakah sebab Nabi SAW batal wuduk sebab dengan tidur? Tidak. Nabi tidak batal wuduk dengan tidur. Sabit daripada Nabi SAW, Nabi tidur kemudian Nabi bangun, dan Nabi terus bersolat dengan tidak berwuduk. Okay? Walaupun ini merupakan perkataan Anas, akan tetapi masalah seperti ini tidak dikatakan berdasarkan pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajar. Maksudnya ini perkataan Anas. Sebenarnya hadis ni hadis apa? Hadis ni hadis Anas. Hadis Anas maksudnya hadis mauquf. Tapi mauquf yang di atas hukum Azmir. Mauquf yang atas hukum sahih. Bukan. Mauquf maksudnya apa? Kata-kata sahabat. Tapi di atas hukum marfu'. Di atas hukum marfu', maksudnya kata-kata sahabat, tapi dia cakap dalam bab-bab yang tak boleh para sahabat cakap. Bukan dari masalah ijtihad. Ini bukan dari masalah ijtihad. Contohnya para Ibn Mas'ud cerita pasal masa yang akan datang, berlakunya para fuqaha, sikitnya para fuqaha, banyaknya para qurra, tapi sikitnya para fuqaha. Sikit, banyak ramai yang pembaca, tapi sedikitnya orang faham. Dan banyaknya Ruwaibidah. Itu kalam siapa? Kalam Ibn Mas'ud. Jadi kita kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bila bercakap tentang masa yang akan datang atau perkara gaib, walaupun dia mauquf, dia di atas hukum marfu'. Marfu' maksudnya apa? Itu tak hadis. Hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Tak nak belajar. Tuan tak belajar ni bab ni. Hadis marfu' iaitu hadis yang sampai Nabi SAW sebutkan. Tulis sini bila kita senang. Hadis marfu' ialah hadis yang ucapan Nabi SAW, mulut Nabi sendiri yang sebut. Hadis mauquf iaitu para sahabat yang sebut. Bukannya para sahabat lihat Nabi buat, para sahabat sebut. Kalau para sahabat lihat Nabi buat, itu dah hukumnya marfu' juga. Macam para sahabat tengok Nabi sujud, para sahabat tengok Nabi salat, maka para sahabat ceritakan Nabi SAW rukuk hatta tatma'inna raki'ah. Para sahabat ceritakan. Macam hadis berkenaan dengan Uthman, Nabi SAW kan, dia kata macam mana Nabi berwuduk, dia tunjukkan basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh kepala, sapu kepala, kemudian basuh kepala dengan basuh kaki, kemudian dia angkat cawan. Beginilah aku melihat Rasulullah SAW telah berwuduk. Ini hukum apa? Marfu' ke mauquf? Marfu'. Maksudnya dia lihat sendiri Nabi buat, itu hukumnya hadis marfu'. Adapun hadis mauquf, iaitu pendapat dia ataupun yang diucapkan dengan sendiri, ucapan dia sendiri. Okey? Sahabat lah. Tapi tak semua mauquf level dia sama. Bila para sahabat disebut pasal masalah-masalah akhirat, masalah benda gaib, masalah macam ni contohnya benda gaib yang berkenaan hati Nabi SAW, hati Nabi tak tidur, maka ini masalah dia, masalah gaib. Dan para sahabat takkan mereka cerita dalam masalah gaib. Jadi dia letak juga hukum marfu'. Faham ke ni? Faham tak? Mauquf para sahabat Anas yang sebut, tapi dia kata apa? Lepas tu dia katakan walaupun ini perkataan Anas, akan tetapi masalah ini tidak dapat dikatakan berdasarkan pendapat. So dikatakan oleh Ibn Hajar, dan ini telah ada riwayat, dan ada pula riwayat penyokongnya terhadap apa yang Anas katakan tadi. Dalam hadis sahih beliau bersabda, kami para nabi, mata kami tidur dan hati kami
tidak tidur. Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, kedua mataku tidur dan hatiku tidak tidur. Itu kelebihan Nabi SAW. Nabi sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pemeliharaan Allah terhadap para anbiya, iaitu hatinya tak pernah tidur, tak pernah lalai. Kalau tidak, kalau hatinya lalai, maka dia akan termasuk seperti yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu taat kepada orang yang kami lalaikan hati daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala kata apa? Jangan taat orang yang kami telah lalaikan hatinya daripada mengingati Allah. Jadi kalau Nabi SAW ada waktu yang dia lalai daripada mengingati Allah, maksudnya tak boleh ditaati. Jadi ini mustahil bagi Nabi SAW. Betul, Allah Ta'ala telah menjadikan para anbiya ini sentiasa dalam mengingati Allah, hatta walaupun dalam keadaan dia sedang tidur. Okey, tak apa. Ada soalan ke? Okey, dia cakap, kan dalam surah Al-Kahf ada yang macam, saya tak tahu itu kategori lalai ke tidak, yang dia terlupa sebut insya-Allah tu. Itu terlupa. Bukan lalai mengingati Allah. Manusia boleh terlupa kadang-kadang tak lalai. Terlupa dan terlalai mengingati Allah, dua benda yang berbeza. Nabi SAW pernah terlupa dalam solat. Adakah maksud Nabi lalai mengingati Allah? Tak betul. Terlupa dalam perkara-perkara biasa ni, harian, dan lalai mengingati Allah, itu dua benda berbeza. Ada orang selalu mengingati Allah, hati dalam solat selalu mengingati Allah, tapi dia terlupa. Boleh tak? Boleh berlaku. Tapi tak lalai mengingati Allah. Bukanlah maksudnya dia tak pernah lalai mengingati Allah, maksudnya dia sentiasa ingat semua benda, tak. Mustahil bagi manusia macam tu. Okey? Faham jelas masalah tu. Yang kedua, para nabi diberi pilihan ketika akan mati. Faham ayat tajuk ni, iaitu bukannya nabi diberi pilihan bila nak mati. Sebab bila nak mati itu adalah di bawah ilmu Allah. Wala tadri nafsum madza taksibu wada. Suatu jiwa tak tahu bila dia akan mati. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tak tahu di mana dia, bumi mana dia akan mati, bila dia akan mati, di mana dia akan mati, tak ada satu jiwa pun tahu. Ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa maksud tajuk ni? Iaitu para anbiya yang diberi pilihan. Wahai Nabi, kau nak mati ke ataupun kau nak stay dulu kat dunia ni? Itu maksud diberi pilihan. Macam ni cerita dia, di antara keistimewaan para Nabi, bahawa mereka diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yamrad." Tidaklah salah satu nabi sakit. Dari bahawa nabi boleh sakit. Dan kita bincang masalah sebelum ni kan, sakit nabi lebih kuat daripada sakit orang biasa. Kecuali ia diberi pilihan antara dunia dan akhirat, illa khuyyira baina dunya wal akhirah. Di waktu sakitnya menjelang meninggal, beliau batuk keras. Aku mendengar beliau mengucapkan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para siddiqin, orang mati syahid, dan orang yang saleh. Ini tafsir ayat apa ni? Surah Al-Fatihah lah kan. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang engkau beri nikmat? Ayat ni yang tafsirkannya, iaitu siapa? Bersama orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para siddiqin. Siddiqin maksudnya apa? Orang yang benar imannya, syuhada wassalihin. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang mendapat nikmat daripada Allah. Siapa inilah golongan dia? Berarti kalau kita salat, kita kata, ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan ini. Tapi jangan doa termasuk golongan ini tapi tak buat perangai macam tu. Apa yang para nabi, para anbiya,
Para anbiya dapat wahyu, maka kita ikut wahyu dan ikut para anbiya. Siddiqin benar atas imannya, maka dia tidak melakukan nifaq. Wa syuhada, iaitu orang yang memberikan jiwa dan raganya. Itu ciri yang ketiga. Kalau kita nak jadi orang termasuk dalam surah Al-Fatihah tadi, kita kena memberikan jiwa kita dan harta kita kepada Allah SWT. Ini baca surah itu kemudian pergi semayang balik rumah, pergi semayang balik rumah. Dia gaji pergi semayang, tapi gaji semayang balik rumah, makan, tidur lebih kurang, tengok TV sikit, apa semua dah Islam, Alhamdulillah, masuk syurga. Tak. Kau perlu berikan jiwa kamu. Orang mati syahid kena wasalihin, dia kena beramal salih. Ada tak boleh kuat kerja untuk Islam, bagus, pergi dakwah sana sini, berikan harta jiwa ni, tapi dia sendiri melupakan diri dia sendiri. Dia tak salat berjamaah, dia tak qiyam, dia tak puasa sunat, maka tak termasuk juga. Maka kita kena ada 4 sifat ni, baru dia jadi orang yang siratal ladzina an'amta alaihim. Satu. Ayat ini dalil mana dia kata apa? Maka engkau tahu bahawa beliau diberi pilihan. Fa'alimtu annahu khuyyir. Maka engkau tahu. Salah tu ayat tu. Maka aku tahu. Maka bukan engkau tahu, mana boleh engkau tahu. Aisyah yang cakap ni. Betulkan buku tu. Siapa buka buku bahasa Melayu, sila betulkan kesalahan yang khata' fahish, kesalahan yang sangat teruk. Bahasa Inggeris kata apa? Ha? I knew kan? Nampak orang Inggeris ni betul. Bahasa Melayu macam mana terjemahannya ni? Maka aku tahu. Betulkan buku tu? Nanti kita boleh sampai kepada editor ni. Maka aku tahu bahawa beliau diberi pilihan. Kesalahan yang sangat besar ni. Maka aku tahu. Maksudnya Aisyah dah tahu dah, betul lah apa yang Nabi sebutkan tadi. Kan Nabi tadi, Aisyah masa Nabi sakit, Aisyah dengar tak ada Nabi melainkan diberi pilihan dunia dan akhirat. Maka Aisyah mula-mula tak faham apa maksud diberi pilihan dunia dan akhirat ni. Jadi bila dia sampai hadis tadi, bila Nabi bacakan ayat ma'alladzina an'amta alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, baru Aisyah kata aku tahu maksud dia sebegitu. Begitu juga dengan hadis yang lain. Macam tu juga dalam hadis yang lain, riwayat lain, Sahih Bukhari juga, lamma maridan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, mata fihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat padanya, ja'ala yaqul, Nabi selalu sebut fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Itu di antara sunnah Nabi bila sakit nak wafat, sakit nak meninggal, kita sebut fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la maksudnya apa? Supaya dapat bersama dengan Allah Ta'ala di yang makam yang tertinggi, fir rafiq al-a'la. Nabi pandang kat langit. Dalam hadis riwayat lain Sahih Bukhari juga berkata apa dalam hadis lain, kana sallam wa huwa sahih yaqul innahu lam yuqbad nabiyyun qad. Dalam hadis lain Nabi Sahih Bukhari juga, tidaklah seorang nabi itu ditarik rohnya hatta yura atau hatta yara maq'adahu minal jannah, sehingga dia dah nampak dah tempat dekat dalam syurga. Thumma khuyyira, thumma yukhayyar, kemudian diberi pilihan. Falamma ishtaka, bila dah sakit, wa hadarahu al-qabdu, bila datang hampir nak wafat dah, wa ra'suhu ala fakhdhi Aisyah, dan kepala Nabi SAW di atas paha Aisyah, ghusyiya alaih, dia pun macam pengsan. Falamma afaqa, bila Nabi tersedar, ya, bila sakit kan, bila orang sakit dah sakit tenat tu kan, kejap pingsan, kejap terbangun, kejap pingsan, kejap terbangun. Falamma afaqa syakhasa basarahu, atau syakhasa basaruhu, dia pun pandang kat langit, nahwa saqfil bait, pada apa dia? Yang apa? Allahu Akbar, ciling rumah. Thumma qal Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah Tuhanku, naikkan aku di tempat yang tertinggi. Faqultu idzan la yakhtaruna, fa'araftu annahu hadithuhu alladhi kana yuhaddithuna wa sahih. Ketika itu baru dia tahu, Aisyah tahu, Aisyah sedar bahawa apa yang Nabi sebut, bahawa Nabi itu diberi pilihan, benar. Sebab apa? Nabi kata aku nak memilih
fi rafiqil a'la. Ada satu lagi hadis yang lagi detail, yang lebih jelas menunjukkan bahawa Nabi itu diberi pilihan. Satu hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Sahih Bukhari juga. Satu hari khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Satu hari Nabi berkhutbah di hadapan manusia. Waqal, dan berkata, innallaha khayyara 'abdan, telah memilih seorang hamba. Khuyyira 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indah. Telah memberi pilihan kepada seorang hamba sama ada dia nak dunia ataupun dia nak apa yang di sisinya. Maksudnya apa? Allah Ta'ala bagi pilihan dekat hamba tu, sama ada nak pilih apa yang di dunia atau apa yang di sisinya. Ini dia siapa? Allah. Nabi tak sebut nama. Nabi kata seorang hamba diberi pilihan. Nabi tak sebut nama. Fakhtara dhalikal abdu, maka hamba tersebut, kata Nabi, telah memilih apa yang di sisi Allah. Bila sebut benda ni, fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menangis. Fa'ajibna libukaihi, kerana, dan kami para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat yang hebat pun tak faham. Masa pelik. Dia kata apa? Yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khuyyir. Maka saya kata, pelik pula. Nabi sedang cerita pasal seorang hamba yang telah diberi pilihan sama nak dunia atau nak akhirat. Standard lah, memang lawan akhirat kan. Maka para sahabat dia anggap macam benda ni standard lah, biasa lah. Kalau kita diberi pilihan nak dunia ke nak akhirat, nak akhirat lah. Jadi para sahabat pun fa'ajibna, rasa pelik. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar. Nabi lah yang disuruh diberi pilihan. Wa kana Abu Bakar a'lamana. Abu Bakar pun telah mengajarkan kami atau memberitahu kami tentang apa poin kat situ. Apa dia maksudnya? Maksudnya Nabi SAW dah nak wafat. Maksudnya dia dah terdunia duduk dengan para sahabatnya dalam keadaan Islam dah menang, dah tersebar, dah satu jazirah Arab telah Islam. Mana nak teruskan di dunia ini ataupun nak kembali? Nabi SAW nak pilih untuk kembali. Nabi SAW bersabda, inna amanan nas, manusia yang paling aman ke atasku. Maksudnya aku, orang yang aku paling rasa aman dengan dia. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Fi sahbatihi wa malihi, pada hartanya dan persahabatannya Abu Bakar As-Siddiq. Walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau aku mengambil seorang khalil, kekasih, ghaira rabbi, selain daripada Tuhanku, lattakhadtu Aba Bakr, saya aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalil. Walakin ukhuwatul Islam, tapi ukhuwah Islam dia tak boleh sampai khalil, tak sampai tahap khalil. Sebab siapa khalil? Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mawaddatihi la yabqa fil masjid, la yabqiyanna, atau la yubqiyanna, janganlah kamu kekalkan satu pintu di masjid ini melainkan pintu Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya apa? Pemirsa pernah tanya saya hadis, ingat dulu. Maksudnya jangan kekalkan pintu kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya apa? Dulu pada awal masa Masjid Nabawi dibina, ramai orang buat rumah keliling Masjid Nabawi. Rumah dia melekat dengan masjid. Rumah dia dua pintu, satu pintu depan, satu pintu masuk masjid terus. Macam Ihsan Taklim dah kata, orang sebelah sini rumah Dr. Iyad, sini rumah Rada ni semua. Dia ada rumah dia, pintu rumah dia ada pintu rumah Ihsan Taklim, boleh masuk macam tu saja. Nabi SAW kata tutup semua pintu tersebut, kekalkan satu pintu saja, iaitu pintu Abu Bakar As-Siddiq. Itu kelebihan apakah ini, kita kata kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini lagi jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW diberi pilihan nak wafat ke ataupun nak hidup. Ada satu lagi hadis yang kita pernah jumpa. Hadis mana? Yang Nabi ni diberi pilihan untuk mati ataupun nak hidup, untuk wafat atau nak hidup. Masa kita mengaji bab malaikat dulu, tak ingat? Kisah Nabi Musa AS. Dalam buku ni ada tulis bawah tu kan,
Dan diberi pilihan kepada Nabi Musa. Macam mana kisah dia? Ingat tak kisah dia? Faris? Ya. Bawah ni sebut mana diberi pilihan Nabi Musa. Bawah buku ni sebut, dalam buku ni sebut Nabi Musa diberi pilihan. Apa kisah dia? Iaitu malaikat maut pernah jumpa Nabi Musa. Aku malaikat maut, aku nak ambil nyawa kau. Nabi cucuk mata dia, pum. Tak lampang lah, aku nak cucuk mata dia. Betul kan? Imam Al-Qurtubi kata Nabi Musa ni memang dia sikap dia garang sikit, macam Umar sikit. Macam Umar, dia tegas. Kan kisah kaum Fir'aun tu kan, dia ejek-ejek misalnya, kalau tumbuk sekali mati terus. Kan? Lepas tu masa dia turun daripada Tur Saina, bila dia kata siapa? Kaum dia Samiri. Dia kata Samiri, tu ambil pedang kat batu tu apa dia? Zabur. Taurat. Bukan, apa tu? Old Testament tu. Old Testament ada 10 Commandments tu. Masa dapat wahyu daripada langit, terus dia baling pecah sampai orang letak dalam tabut, dalam bekas kan. Tu bila dia bengang tu. Lepas tu bila Harun kata apa? Kaumku telah sembah, dia ambil Harun, dia la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Dia kata, ya ibn la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak kepada ibuku. Dia kata, maksud abang dia lah, janganlah kau tarik janggut aku, jangan pegang kepala aku. Dia kata, macam Nabi Musa ni garang Nabi Musa ni, boleh tahan ke? Macam Ridwan. Dari bahawa ada orang garang, ada orang lembut. Ini kita biasalah. Jadi kita kata garang Nabi Musa ni. Jadi bila orang tu kata aku nak ambil nyawa kau, dia lampang malaikat tu, dia cucuk mata dia. Ulama banyak bincang, dia kata adakah Nabi Musa tahu tu malaikat ataupun dia tak tahu. Sebab orang datang kata aku nak ambil nyawa kau, dia lempang lah sekali. Masa ada sebagian ulama kata dia tak tahu yang itu malaikat. Kemudian baru dia tahu itu malaikat. Malaikat tu patah balik jumpa Allah Ta'ala. Ada Sahih Bukhari ni, dia patah balik jumpa Allah. Dia kata, ya Allah Tuhan aku, dia lempang aku dan cucuk mata aku. Dan Allah Ta'ala kembalikan balik mata dia. Maksudnya nampak dia lepas tu. Dan bagi tahu kepada dia, kalau dia nak panjangkan lagi umurnya, maka letakkanlah kepalanya ala watanis saur, ada matanis saur, ma waras yadahu min asy'ar. Maksudnya kalau tangan letak atas kerbau ke saur tu, maksudnya lembu jantan lah. Letak atas tu, jadi banyak mana bulu yang ditutup oleh tangan itu, satu bulu tu 1 tahun. Satu bulu tu 1 tahun. Okey. Lepas tu Nabi Musa kata apa? Lepas tu apa jadi? Mati juga. Dia tak payah ambil sekarang, mati. Nabi Musa kata kalau macam tu lebih baik tak apa. Dia kata summa tamut, benar kamu akan mati. Kata Nabi Musa, fal'an min qarib, biar aku sekarang. Lagi bagus. Rabbi, cuma bila nak meninggal kata Rabbi adnini minal ardil muqaddasah ramyatu bihajar. Maksudnya ya Allah ya Tuhanku, dekatkanlah aku sebelum kau matikan aku, dekatkan aku dengan Baitul Maqdis. Dengan jarak mana? Sejauh balian apa? Balingan batu. Apa jadi? Qala sallam law anni indah la araitukum qabrah. Kalau aku ada dekat Baitul Maqdis sekarang, aku akan tunjukkan di mana kubur Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inda kathibil ahmar, di mana banyaknya batu-batu merah kat kawasan tempat tu, kathibil ahmar. Hari ini dalil bahawa Nabi Musa diberi pilihan untuk bila dia nak wafat. Sama ada nak wafat ataupun tak nak wafat, nak kekal, kita teruskan lagi. Ini kita kata adakah bertentangan dengan ayat Quran? Tak, tidak bertentangan. Para anbiya diberi pilihan ini. Tapi sekali lagi kita tak katakan dia tahu dengan tepat bila waktu dia nak mati, nak wafat. Faham ya? Hadis ini jelas, hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Hadis tadi sebenarnya banyak pengajaran. Pertama sekali, Nabi Musa dia tak minta meninggal dalam Baitul Maqdis. Sebab apa? Dia minta jarakkanlah aku, dekatkanlah aku dengan jarak 1 balingan batu. Kenapa Nabi Musa tak minta
Ya Allah ya Tuhanku, wafatkanlah aku dalam Baitul Maqdis. Sebab apa? Sembah dia. Dia takut disembah. Nampak? Nabi Musa dah tahu dah masalah ni. Takut disembah, jadikan kuburnya sebagai sembahan. Yang kedua, tahu tak mana kubur Nabi Musa? Tak tahu. Nabi Musa kata, Nabi Musa kata, kalau aku ada di sini, aku beritahu di mana kubur Nabi Musa. Kata para ulama, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Albani rahimahullah taala, semua kata tak diketahui kubur Nabi ini dengan pasti kecuali 2 orang Nabi sahaja. Siapa 2 orang Nabi tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah pastilah. Yang kedua? Kubur siapa? Kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim dekat Palestin. Itu sahaja yang confirm berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan para sejarah. Yang lain semua tak confirm. Jadi bukan jejak Rasul tu, tak jejak Rasul sangatlah. Bukan jejak Rasul saja, jejak kubur. Jejak kubur siapa? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tak diketahui kubur siapa. Seterusnya, itu kelebihan Nabi yang kedua lah, Ismah Nabi SAW, kelebihannya. Yang seterusnya, Nabi tidak dikubur kecuali di tempat wafatnya. Nabi tidak dikubur melainkan di tempat wafatnya. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi, kita boleh tak ditanam di bertempat di mana kita wafat? Boleh kalau kita wafat kat kubur. Yes. Kalau kita wafat kat tanah perkuburan, yes. Kat mana kita mati, kita wafatkan. Sebab manusia lain selain daripada Nabi SAW tak boleh dikuburkan di mana-mana yang dikehendaki. Dia mesti dikuburkan di tanah perkuburan Muslim. Tak boleh kata kalau saya mati di tanah kat depan rumah, lepas tu kalau ada mati tak dalam rumah, Faris mati tempat depan rumah. Tak, dia mesti ditanam di tanah perkuburan Muslim. Itu sunnah Nabi SAW. Bahkan itu arahan daripada Allah SWT, daripada Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak dikubur kecuali tempat matinya, tempat wafatnya. Mati itu tak ada masalah. Mata fihi. Hadis Nabi SAW bersebut. Bukan kata mati tak sesuai untuk Nabi, Nabi kena wafat. Itu istilah saja. Yang ini khusus untuk Nabi Muhammad ke ataupun semua para Nabi? Semua anbiya. Okey. Jadi mana kubur Nabi Adam tak tahu. Tak diketahui kubur Nabi Adam di mana. Nabi SAW tidak dikubur kecuali tempat matinya, di wafatnya. Disebutkan dalam hadis, Nabi tidak dikubur kecuali di tempat di mana ia wafat. Nanti kalau kita baca hadis Nabi SAW, bahasanya sirah Nabi, bila datangnya berita tentang kewafatan Nabi SAW, maka Umar kata, siapa yang di kalangan umat Nabi Muhammad yang declare Nabi dah wafat, aku akan pancung kepala dia. Lepas tu semua pun kata, pergi is'al sahibah Rasulillah, tanyalah sahabat Nabi. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua jumpalah Abu Bakar As-Siddiq dan katakan, atuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Adakah Rasulullah telah wafat? Ya. Adakah dimandikan Rasulullah? Ya, dimandikan. Adakah dia, di manakah dia akan ditanam? Dikebumikan? Maka Abu Bakar As-Siddiq kata, tidaklah seorang Nabi itu dia wafat melainkan tempat yang mulia, dan juga dia ditanamkan di tempat yang mulia tersebut, iaitu di tempat Nabi itu wafat sendiri. Sebab tu Nabi SAW diwafatkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab itulah Umar Al-Khattab dia minta izin kepada Aisyah. Bila dia dah nak wafat tu, bila dia kena tikam tu, tengah sakit tu, dia minta izin Aisyah supaya dia ditanam di rumah Nabi, di rumah Aisyah sendiri. Dalil bahawa apa dia? Ditanam di rumah dia, bukan ditanam perkuburan Islam. Kita perkuburan Islam kan, kenapa nak minta izin? Bisa sekarang sama sekarang lain lah, kena minta izin kan. Kalau kita duduk segambut nak tanamkan Negeri Sembilan, kamu pelegong tengah tu kat Negeri Sembilan, nak kena minta izin sebab kita dah luar kawasan. Itu cerita lain. jauh mana? Jauh, dia punya kampung di situ. Contohnya dia, sekarang nak tanam kat situ kan.
Seorang dia lahir, dia meninggal dekat KL, kemudian nak tanam di Johor, dekat kubur mak dia, kubur atuk dia, semua senang. Bila hari-raya senang, sejarah sekali je semua. Betul tak? Dia katakan, bila aku tanam sekali lah, tanam kalau aku mati, nanti kalau ayah mati, tanam kat kampung senang. Nanti kalau hari raya, kau senang jarah sekali, semua orang sekali, tak payah nak pergi banyak-banyak kubur. Dia kata, baguslah ayah tanam kat KL, kita orang semua kerja kat KL, kata. Macam tak bulan boleh pergi. Tak apa, sebab dia kata, anak-anak dia, korang pun kau pergi tiap minggu bulan pun, kau pergi tiap hari raya. Dia pun tanam dekat kampung. Jadi kita kata, ini sunnah Nabi SAW juga, iaitu para anbiya ditanam di mana dia wafat. Bukan ditanam di tanah perkuburan. Seterusnya, jasad mereka tidak dimakan tanah. Di antara penghormatan Allah kepada para nabi dan rasul, bahawa jasad mereka tidak dimakan tanah, walaupun waktunya telah lama dan masanya telah berlalu. Lepas tu dikatakan, kalau kita bongkar balik kubur Nabi SAW, kita akan dapat jasad Nabi. Tapi kita nak bongkar tak boleh, sebab Nabi larang. Melarang membongkar kubur orang yang Muslim. Kalau betul kita nak tengok muka Nabi SAW betul, kita dah bongkar dah kubur Nabi. Tapi kita dilarang. Makanya kita kata, kecintaan kepada Nabi itu tak boleh melebihi syariat arahan Nabi. Ini yang banyak orang tak faham. Betul tak? Macam dia sayang Nabi pun tak payah langgar syariat. Dan antara syarat Nabi, tak boleh dibongkar kubur orang yang Muslim tanpa sebab masalah yang tertentu. Kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu yang masalah. Okey, contohnya kubur tak cukup, dibongkar balik untuk ditanam balik mayat yang baru, dan seterusnya. Atau kubur tu dah nak kubur tu tepi laut, macam di Kelantan, tepi laut kemudian terhakis kerana kisan di laut tersebut, maka kubur tu sebahagiannya dah, maka dia telah dibongkar balik kubur, kemudian dipindahkan. Adapun pindah saja tak boleh. Kita pindahkan kubur sila fulan balik, patah balik kampung kita, seperti kubur sebahagian orang, tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Dalam syariat Islam tidak dibenarkan untuk memindahkan kubur tanpa sebab. Jadi jasad mereka tetap terjaga dari kehancuran. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk makan jasad para Nabi. Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk makan jasad para Nabi. Jelas tak dalil tu? Hadis sejarah ni bahkan disebut dalam kitab Tauhid, menyebut kisah unik dan menarik, iaitu Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dari Yunus bin Bakr, bukan Baker, Yunus bin Bakr, Baker pula, macam orang putih ya. Ia berkata, ketika kami menaklukkan Tustur, kota di Parsi, betul, satu ulama nama dia Tusturi, hujung dia, kami mendapatkan di Baitul Mal Hurmuzan. Bukan Baitul Mal, Hurmuzan ni kapi. Mana ada Baitul Mal? Baitul Mal sini maksudnya tempat disimpan harta lah. Mana ada Hurmuzan Baitul Mal? Bukan dikutip zakat. Hurmuzan ni kapi. Sebuah dipan tu macam tempat yang tinggi lah, tempat letakkan mayat, yang atasnya ada orang mati. Di sisi kepalanya ada mushaf, Al-Quran lah. Maka kami mengambil mushaf dan kami membawanya kepada Umar. Beliau memanggil Ka'ab, lalu menuliskannya ke dalam bahasa Arab. Agak-agak bahasa apa? Ka'ab dia pandai bahasa apa? Yahudi. Ka'ab dia pandai bahasa Yahudi. Ka'ab al-Ahbar, dia bekas padri Yahudi. Dia bekas padri Yahudi. Jadi dia faham bahasa Yahudi. Jadi kita tahu bahawa yang mushaf tu mushaf dalam bahasa Yahudi, dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Maka aku adalah orang Arab pertama yang membacakannya. Aku membacanya seperti membaca Al-Quran ini. Maksudnya isi dia macam Al-Quran. Aku berkata kepada Abul Aliyah, apa isinya? Ia berkata, perjalanan kalian, urusan kalian, kesalahan perkataan kalian, dan apa akan terjadi.
Maksudnya urusan agama lah, perjalanan kita menuju ke akhirat, urusan kita dalam masalah hukum hakam, kesalahan perbuatan, kesalahan dari segi akidah, kesalahan dari hukum hakam. Dan apa yang terjadi itu masalah hari kiamat. Aku berkata, apa yang kalian lakukan terhadap orang tersebut? Ia berkata, di siang hari kami menggali 13 kuburan berpencar-pencar. Maksudnya berasingan. Bahasa orang putih terjemah apa, Faris? Separately. Scattered lah. Jauh-jauh lah, asing-asing kena jauh-jauh. Pada waktu malamnya kami menguburkannya dan kami ratakan semua kubur agar tidak diketahui orang dan tidak digali. Kenapa dia buat macam ni? Sebab dia nak bagi orang keliru. Para sahabat nak bagi orang keliru baca nota kaki bawah tu. Ini menunjukkan pandainya umat Islam pada waktu itu. Tak macam zaman sekarang. Kerana menghormati mayat adalah dengan mengkuburkannya. Satu, menghormati mayat bukan dia macam orang kafir, dia pergi letak lagi ubat dekat badan dia supaya mayat dia macam mau zidung tu, letak je supaya tak, supaya semua boleh tengok. Itu bukan sayang mayat, itu gila namanya. Okey, kalau hormat mayat mesti tanam. Yang kedua, baik itu Nabi atau bukan Nabi, yang kedua, mereka menggali kubur yang banyak, merahsiakannya kepada orang supaya tidak menggalinya. Yang kedua, orang tahu itu kubur Nabi. Kalau orang gali, dapat mayat tu, dah buat bisnes dah. Buat bisnes rambut, buat bisnes kan? Macam orang Muhammad tu lah, jual rambut tu juta-juta. Kalau dia betul sayang Nabi SAW, kan rambut tu kan makin banyak, makin panjang rambut tu. Kalian tengok video tu, dalam sebulan, dua bulan lepas kecoh kan pasal rambut Nabi. Bukan main banyak rambut Nabi, panjang ini, panjang meja ni. Alasan dia kata apa? Sebab rambut tu hidup. Kalau hidup, potonglah pendek-pendek, bagi seorang sikit, nanti lama panjang lah. Betul tak? Lepas tu bila panjang, potong lagi, buat harvest. Tempat harvest rambut Nabi, potong banyak-banyak. Lepas tu bagi seorang sikit. Lepas tu tiap hari celup minum. Ubat dia sama Nabi SAW, barakah. Tak nak buat macam tu. Dia pergi jual kat Sultan Brunei, berapa juta dia nak jual. Jual rambut Nabi. Para sahabat tak jual. Kemudian kata sayang Nabi, bohong. Lalu banyak merahsiakannya kepada orang supaya tidak menggalinya. Itu kedua, bijaknya. Itu kedua. Yang pertama, hormat mayat pertanam. Yang kedua, kalau dia bijak sebab dia tak nak orang galinya. Kerana hal tersebut menyakiti Nabi yang mulia. Dan yang ketiga, kemungkinan mereka menjadikan kuburnya tempat pesta. Nampak? Mendirikan masjid, mendatanginya untuk berdoa dan bertabarruk sebagaimana dilakukan orang sesat dari jalan, dari jalan yang lurus di kebanyakan negara Islam. Termasuklah Pulau Besar Melaka. Ada orang Melaka sini. Termasuk dari Pulau Besar Melaka. Pulau Besar semua kubur-kubur. Maka jadikan kubur itu tempat sembahan, tempat minta hajat, tempat berdoa, tempat sembelih binatang. Kata itu beribadah. Jadi jangan faham ayat tu Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allah aku jangan kau jadikan kubur aku tempat sembahan. Yang kedua, kan kita baca hadis Nabi sallallahu, Nabi kata apa? Laknat Allah kata Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Jangan faham masjid tu buat masjid besar macam masjid kita, bukan. Masjid itu ialah isim makan. Isim makan, iaitu tempat orang bersujud. Bersujud maksudnya apa? Beribadah. Jadi apa saja ibadah yang kamu buat di kuburan dengan niat sebagai tempat tu ada kelebihan tertentu beribadah kat situ, itu termasuk bid'ah mungkarah. Bahkan kalau kamu lakukannya kerana beranggapan bahawa orang wali dalam kubur itu membawa manfaat dan mudarat, maka termasuk syirik akbar, syirik yang besar. Apatah lagi kalau dia sembelih binatang, syirik akbar. Macam video ni share, tak share video tu kan, dalam grup kami dia share kan video macam orang buat kat Pulau Besar Melaka tu. Dia kata kita minta je kat orang ni yang buat, yang bagi tahu Allah. Itu kau pergi kat, kalau kita pergi kat kuil Batu Cave, minta kat Murugan, wahai Murugan, bagilah aku rezeki.
Kemudian dia kata, tak boleh minta kat dia. Tak, yang bagi Allah. Aku minta je kat Murugan. Tanya kat dia, dia syirik ke tak syirik? Tanya dia, syirik ke tak syirik? Kalau kata, mana boleh, Murugan kafir, dia kata. Tapi Murugan boleh sampaikan kepada Allah tak? Kata tanya kat dia. Nanti etikot dia, asalkan etikot Allah Ta'ala bagi rezeki, dah boleh, lepas. Tak betul. Dia betul Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi kita berdoa juga milik Allah. Ibadah tu, doa itu milik Allah. Kita tak balik kat sini, ini masalah lain tu. Jadi kat sini kita point ni bahawa Nabi itu tak Jadi siapa Nabi disebut? Kita baca lagi kisah dia. Jadi dia buat agar tak orang semua keliru. Ada kubur hatta kubur Raja Fahad pun, nampak kan? Dia letak kat ujung mana dah. Dia tanam, sampai sekarang orang tak tahu mana kubur Raja Fahad. Tahu tak? Orang tak tahu. Orang tak nak buat, orang tak nak jadikan kubur tersebut. Padahal Raja Fahad, raja yang hebat, raja yang besar pada masa ketika dia hidup. Kita barulah ustaz sikit je dah kubur dah jadi agung-agung kan. Tok Putih mana dah? Tok Putih tak kenal. Tak siapa Tok Putih tu, wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu Tok Putih tu macam mana. Terus jadi orang sembah tu. Gua terbelah. Gua terbelah pun. Gua batu belah tu. Orang tulis hajat kat kertas, gulung-gulung selit dekat celah-celah gua tu. Apa kebodohnya. Dia tulis hajat dekat kertas, dia gulung, kemudian dia selit kat celah-celah kubur. Ini juga terjadi pada kubur Al-Badawi dekat Mesir. Dia tulis hajat, kemudian sumbat dalam tanah kubur. Ini kalau di Pakistan, seperti yang dikhabarkan oleh Ustaz Razali Tahir. Razali Tahir boleh faham tu kan. Dia tu orang pergi kubur wali tu dekat Pakistan, dekat Karachi tu. Dia gulung kertas, dia tulis hajat kat situ, hajat sekian. Dia gulung atas kertas, kemudian dia sumbat dalam gua, dalam kubur wali tersebut. Ini kita bodoh. Aku berkata, apa yang mereka harapkan darinya? Ia berkata, kalau lama tidak turun hujan, mereka mengeluarkan dipannya lalu turun hujan. Maksudnya keluarkan tempat, letakkan mayat tadi. Maksudnya para anbiya ni barakah. Para anbiya barakah. Aku berkata, kalian mengira siapakah dia? Ia berkata, seorang yang dikenal dengan nama Daniel, Nabi Daniel. Aku berkata, sejak kapan kalian menemukannya? Ia berkata, ia telah mati sejak 300 tahun. Aku berkata, ia tidak berubah sama sekali? Tidak, kecuali beberapa helai rambut di tengkuknya. Sesungguhnya daging para nabi tidak dihancurkan tanah dan tidak dimakan oleh binatang buas. Ini antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi para anbiya. Ada kemungkinan ini adalah salah satu Nabi Bani Israel. Para sahabat mengira dia adalah Daniel, kerana Daniel diambil oleh Raja Parsi dan ia tinggal di penjara di sana. Agung dia. Raja Parsi ni dipenjarakan, lepas tu dah mati, dia jadikan mayat tu sebagai tempat minta hujan. Dan rupanya perkiraan orang-orang yang menemukannya tidak benar, kerana masa Daniel 800 tahun sebelum Islam. Kalau perkiraan mereka itu benar, berarti dia bukan Nabi. Maksudnya para sahabat mungkin silap kira lah. Yang jumpa tu mungkin silap kira, mungkin bukan 300 tahun. 300 tahun sebab dia kata apa? Kerana tidak ada Nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Hadis Sahih Muslim dan lain-lain, iaitu tidak ada Nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya betul Allah Ta'ala kata apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kamu rasul yang akan memberi kamu penerangan setelah berlakunya fatratin minar rusul, iaitu di mana ada berlakunya terhentinya rasul. Maksudnya terhenti mana-mana? Semenjak pada zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW tak ada rasul lagi dah. Ya, faham masalah tu? Jadi dia adalah hamba yang saleh dan bukan Nabi. Yang lebih kuat dia adalah Nabi, kerana yang dipelihara jasadnya adalah para Nabi, bukan yang lainnya. Dan yang menguatkan ini adalah kitab yang ditemukan di isi kepalanya. Tidak ragukan bahawa itu adalah kitabnya Nabi.
Jadi perkara-perkara gaib yang dikandungnya tidak mungkin kecuali wahyu samawi. Kami muatkan hal ini adalah salah satu Nabi Bani Israel kerana dua hal. Para sahabat mengira dia adalah Daniel, berarti mereka mengetahuinya dari indikasi-indiksi yang disebutkan. Ada ciri-ciri yang digunakan kenal. Lalu kita ditemukan isi kepalanya kemungkinan tertulis dalam bahasa Ibrani. Kerana menterjemahkannya adalah Ubay bin Ka'ab, dan sebelum masuk Islam dia adalah Yahudi. Jelas tak masalah ni? Maksudnya Nabi itu Nabi Daniel, dan mayat Nabi tidak hancur. Ada yang jelas dalam masalah ni. Soalan tak? Adakah orang saleh juga ada kelebihan macam ni? Mungkin. Tapi tak ada dalil yang jelas bahawa para orang saleh diberi jaminan jasadnya tak hancur. Boleh hancur, mungkin tak hancur. Tak ada jaminan. Tapi para anbiya ada jaminan. Kadang-kadang bila dia tunjukkan gambar sebahagian orang yang mati syahid dalam peperangan, bila dah bertahun-tahun, dah 5 tahun, 6 tahun dibuka balik kubur, kemudian nampak lagi mayat tu elok lagi dan disaksikan oleh orang ramai, maka kita kata tak dinafikan perkara ni boleh berlaku. Kita tak nafi orang saleh atau para anbiya orang saleh selain daripada para anbiya, mereka boleh, jasad mereka tidak dimakan bumi. Tapi tidak ada jaminan daripada nas daripada Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin dia buat dari segi qiyas semata-mata. Qiyas semata-mata, iaitu kalau orang Nabi SAW ialah orang yang takwa kepada Allah, saleh, maka orang yang selagi mana kekuatan orang tu saleh dia makin kuat, makin dia tak akan dimakan bumi. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, poin seterusnya, ni poin yang paling besar sekali, poin yang banyak syubhat termasuk dalamnya. Syubhat golongan kuburiyun, mereka pakai poin yang G ni, iaitu para nabi ini mereka hidup di dalam kubur. Itulah mereka pun berdoa. Ada dalam hadis sahih daripada Nabi SAW bahawasanya para nabi hidup di dalam kubur mereka dan salat. Ya, betul, sahih. Diriwayatkan juga bahawa Nabi SAW bersabda, aku melewati Musa, aku lalu pada Musa, maratibu Musa malam Lailatul Isra, dionggokkan merah. Onggokkan merah tadi lah Kathibul Ahmar tadi, saya kata tempat pasir merah tadi, yang tadi awal-awal kita jumpa hadis kan, yang kata Nabi Musa ditanam di Kathibul Ahmar, mana longgokkan pasir-pasir merah. Tapi longgokkan pasir merah tu kat mana, dia tak pasti kat mana kan. Okey, dan ia berdiri salat di dalam kuburnya. Nampak ustaz, dalil jelas bahawa Nabi ni hidup. Jadi bolehlah minta hajat pada Nabi. Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah dalam hadis kisah Isra, aku melihat diriku bersama sekelompok para nabi. Ternyata Nabi Musa berdiri salat, Isa bin Maryam juga sedang salat, Nabi Ibrahim juga sedang berdiri salat. Macam nak jawab? Macam nak jawab? Tak boleh tolong orang. Hidup boleh, saya hidup. Maksudnya kalau kita masa Nabi hidup, masa Nabi tak wafat lagi, kita minta Nabi tolong doakan kepada Allah, ampunkan kami. Jadi bolehlah kalau kita pergi ke kubur, ya Rasulullah, ampunkan kami. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampunkan kami. Sebab Nabi hidup dalam tu. Macam nak jawab? Ini kelas sikit bagus, kita buat bincangan. Macam nak jawab? Come on, ahli sunnah sekalian, pertahankan akidah anda. Ada macam mana? Dua alam yang berbeza. Dalil tak letak saja kena hafal dalil. Maksudnya apa dalil yang kata dua alam tu alam yang berbeza? Bagi hujah. Bagi hujah. Kita tanya alam berbeza. Berbeza macam mana, Syekh? Kita tanya, berbeza dari segi macam mana? Ya, macam mana beza dia? Sedangkan Nabi kata dia hidup. Saya jawab pada golongan kata Nabi hidup lagi, jadi bolehlah minta kat Nabi. Habis itu juga dengan ayat yang
Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah kamu sangka orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup, tapi kamu tak dapat merasanya. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan bahawa orang mati itu mati, mati syahid itu mati, sedangkan mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki daripada Allah SWT. Ha? Ha? Dari mereka hidup di sisi Allah. Ha? Hari sisi Allah, tapi kita hidup lah, masih boleh lah minta. Jawab, sila jawab. Dia orang tak dengar. Pertama, macam sebut tadi lah, mereka dulu alam barzah. Kehidupan alam barzah tak sama kehidupan dengan kehidupan dunia. Dalil, hujah dia. Pertama, kalau kehidupan dunia sama dengan kehidupan alam barzah, tak adalah payah-payah para sahabat ada masalah pergi bersyarat-bersyarat. Tanya je lah kat Nabi SAW, ya Rasulullah, ini lepas SAW wafat ni, siapa nak pilih? Abu Bakar Siddiq ke, Umar ke, Abu Ubaidah Al-Jarrah ke, Abdurrahman bin Auf ke, Ubadah Sa'ad bin Ubadah ke? Dia pun duduk syarat sekarang ni. Bagi jawapan satu, dah selesai. Kalau Rasulullah hidup macam kehidupan di dunia, tak ada masalah lah hari Arafah tu, hari wukuf ke hari 9 bulan. Kita pergi kat kubur Nabi, ya Rasulullah, berilah kami jawapan ya Rasulullah. Hari ini hari apa? Macam tarikat Syaziliyah tu kan, bila ketua tarikat Syaziliyah datang kat kubur Nabi, keluar tangan Nabi, salam ketua tarikat dia. Hebat betul. Kalau dia tak tanya hadis Nabi, hadis sahih ke dhaif ke, senang. Lepas tu bila Syekh Albani rahimahullah sebenarnya sebut dalam kuliah kot dulu, kan bila ada orang kata aku setiap hari jumpa Nabi, setiap hari jumpa Nabi secara yaqadhah. Okey, bagus, alhamdulillah. Syekh Albani kata, aku ada banyak hadis aku tak tahu sahih ke tak sahih ni. Besok kau tolong tanya kan. Besok tak datang lagi dah. Tak datang lagi nama Mat tu. Bila banyak hadis, dia kata aku ada banyak hadis yang aku tak confirm lagi sahih ke tak sahih. Besok kau jumpa Nabi, kau jumpa Nabi, tolong ya Rasulullah, tolong cekkan hadis ni sahih ke tak sahih. Senang tak cek sanad lagi dah. Nabi kata sahih tak sahih, sahih tak sahih, sahih tak sahih. Aku pernah kata aku tak nak kata, aku pernah kata aku tak nak kata. Yang ketiga, para orang yang wafat itu, mereka mati, para anbiya ni wafat. La hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan Allah Ta'ala maja Allah min qablika min khuld. Allah Ta'ala nak jadikan orang sebelum kamu hidup dalam keadaan kekal. Afa in mitta wa hum khalidun? Apakah kalau kamu mati mereka akan kekal? Tak, maksud Nabi SAW wafat. Dan kesan daripada wafatnya Nabi SAW, apa kesan dia? Dan wafatnya orang saleh, hukum-hukum orang wafat jatuh atas Nabi SAW. Nabi dimandikan, dan dikafankan, dan ditanam. Betul juga orang saleh yang lain, orang mati syahid, isteri mereka dikahwini. Kalau mereka hidup lagi dengan kehidupan macam kehidupan dunia, tak bolehlah kahwin dengan bini dia. Tak bolehlah, Nabi tak bolehlah kahwin dengan Ummu Salamah. Kan Nabi kahwin dengan Ummu Salamah? Ummu Salamah asalnya suami dia Abu Salamah. Lepas wafatnya Abu Salamah sakit, maka Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah. Kalau Abu Salamah itu hidup macam kehidupan di dunia, Nabi boleh kahwin tak dengan dia? Mana boleh. Jadi memang dia wafat. Jadi kehidupan mereka tu ialah kehidupan barzakhiyah yang berbeza. Yang ketiga, dalil daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Bila orang bagi salam kepadaku, Assalamualaikum ya Rasulullah, macam kita pergi kubur Nabi, maka Nabi kata, dan roh aku dikembalikan balik kepada jasadku supaya aku boleh menjawab salamnya. Dalil jelas bahawa salam dah wafat. Bila kita bagi salam kat Nabi, kita pergi ke kubur Nabi, kita Assalamualaikum ya Rasulullah, bila kita ziarah kubur Nabi, maka Nabi SAW kata roh tu akan dikembalikan kepada jasadku dan aku akan jawab salam. Cuma tak dengar tak jawapan salam Nabi. Tak dengar. Maksudnya yang jawapan tu adalah jawapan di alam barzakhiyah. Satu. Yang kedua, roh Nabi dikembalikan ke jasad Nabi. Maksudnya roh tu bukan dekat jasad, maka dia bukan kehidupan yang biasa. Macam mana kalau dia berdoa, dia bertawasul, tapi bukan, maksudnya dia bukan minta dengan Nabi, dia cuma berdekatan dengan
kubur Nabi, maknanya diambil keberkatan tempat Nabi wafat. Kau kata ialah berkat kubur Nabi. Tanya balik, mana lagi doa lagi makbul? Kat masjid kat kubur? Macam tu kan. Tak macam masjid Nabawi kan, dekat dalam kan ada kat kawasan apa, Raudah tu ada kawasan Raudah bukan kubur Nabi. Kubur Nabi rumah Aisyah, bukan kat Raudah. Jadi depan kan. Mana bukan depan? Bukan, Sebelah? okay. Bukan dalam kubur, bukan dalam tu. Bukan kat kubur, bukan kat masjid Nabi. Dia kata tak sama. Dan tak ada dalil yang mengatakan doa dekat kubur itu lebih makbul. Orang kata, ustaz, kita bukannya doa kat orang ni, tempat ni kan tempat orang soleh, makbul lah doa. Dia kata, takkanlah masjid lagi mengkubur lagi makbul daripada masjid. Tanya balik, mana lagi makbul? Masjid ke kubur? Kalau kubur lagi makbul di masjid, saya Nabi dah kata, berdoalah kamu di kuburan, doa kamu akan makbul. Sebab Nabi SAW, bila orang yang nakkan umatnya doa makbul, betul tak? Nabi sebut cari-cari doa nak makbul, betul tak? Baca selawat, bertawassul dengan amalan saleh, doa di waktu-waktu yang mustajab, berdoa selepas melakukan amalan saleh. Tapi doa satu pun Nabi kata, kalau kawan masih ajak, doa kat kubur aku. Okey, yang keempat, kalaulah kehidupan itu kehidupan yang sama macam kehidupan di dunia ini, saya sebut tadi lah, para anbiya semua akan minta fatwa dari Nabi SAW, akan minta hajat dari Nabi SAW ketika mereka dalam kesusahan. Tapi makruf bahawa para sahabat tak minta tolongan. Betul tak? Bila Umar nak lantik Uthman, bukan main lagi buat majlis syura, musyawarah berapa berhari-hari nak lantik Uthman. Sampai terpaksa buat satu musyawarah khas, lantik syura. Dekat syura tu pula, luar tu pula ada askar-askar yang jaga majlis syura tadi supaya tak ada orang masuk campur. Kan senang kalau pergi kubur Nabi, ya Rasulullah, lepas Umar wafat ni, siapa yang nak lantik ni? Keluar kertas, keluar tu, ambil, baca. Kan senang macam tu. Dan sabit daripada Umar Khattab kan, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya pada zaman ketika Nabi SAW masih hidup lagi, kami minta Nabi untuk berdoa, betul tak? Sekarang Rasulullah telah wafat, maka kita minta kepada Abbas. 5 dalil lah mengatakan bahawa alam barzakhiyah. Yang keenam, bab solat tu pula. Bab solat tadi, para anbiya memang kiblat solat, tapi solat mereka bukan lagi solat taklif lagi dah. Bukan solat taklif, bukan solat macam tanggungjawab lagi dah. Itu mereka telah diberi kelazatan dalam, maksudnya nikmat kubur mereka adalah solat. Macam tu. Bukankah Nabi SAW kata, Nabi SAW dalam sabda dan hadis sahih, jadikan qurrata aini fi salah, wa ju'ilat qurrata aini fi salah, dan jadikan penenang jiwaku, penenang bagi mataku adalah salat. Maka bagi para anbiya, nikmat kubur mereka adalah mereka bersolat. Dan tak sama dengan solat di dunia, tak sama macam solat di dunia, ada taklif. Dan maksudnya, bila dah mati, dah wafat, tidak ada lagi dah amalan soleh. Itu apa yang mereka bersolat tu? Mereka solat sebagai salah satu nikmat kubur mereka, mereka bersolat. Sebab itulah Thabit Al-Bunani, satu-satu ulama tabi'in yang terkenal, kalau bukan tabi'in, tabi'in, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau mentakdirkan ada orang yang boleh bersolat selepas kematiannya, iaitu dengan dapat nikmat dengan bersolat, maka jadikanlah aku sebahagian daripada orang tersebut yang mendapat nikmat dengan bersolat. Jadi kat sini dalil yang jelas, dalil 6 dalil yang jelas mengatakan bahawa alam barzakh, iaitu hayatul barzakhiyah, hayat di alam barzakh tak sama dengan hayat di dunia. Tak boleh buat muamalah yang sama. Maksudnya cara kita interaksi dengan cara interaksi sama macam di dunia ini. So banyak perkara, kerana kematian, kau takkanlah Umar marah. Kalaulah hidup sama macam hidup sekarang, takkanlah Umar marah bila orang declare Nabi SAW wafat. Kata orang tak apa, relax Nabi hidup lagi, cuma dengan alam lain je. Apa Umar marah? Dan itu
Takkan Fatimah menangis? Fatimah tak tahu hadis ke? Ya abata, ila Jibril dan kan bila orang campakkan pasir, bila Anas bin Malik kan campakkan pasir dekat muka Nabi SAW kan, bila tanam ni mesti campak pasir kan, betul tak? Bila campak pasir tu ke muka Nabi SAW, Fatimah kata, oh seronoknya kau campak pasir kat muka ayah aku. Dia macam perasaan dia telah mengalahkan dia. Maksudnya dia bersedih juga atas kewafatan ayah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahawa Fatimah dia tahu perbezaan kehidupan tu berlaku. Hayatun barzakhiyah. Takkan Fatimah tak hafal Quran? Takkan Fatimah tak lalu ayat tadi, janganlah kamu sangka orang mati ni mati. Bahkan dia mendapat rezeki di sisi Allah. Dan poin yang terakhir, poin yang ketujuh sebelum tamatnya kuliah, pernah sekali satu orang Arab Badui telah berjumpa dengan satu kuburi. Arab Badui kata, apa kau pergi doa dekat orang kubur ni? Arab Badui tu kata, dia kata, tak ke kamu tahu bahawa Allah Ta'ala telah katakan, janganlah kamu sangkakan orang yang mati itu mati, bahkan mereka itu hidup, mendapat rezeki di sisi Allah, diberi rezeki di sisi Allah. Arab Badui itu dia jawab balik, dia diberi rezeki ke dia beri rezeki? Yang dalam kubur tadi tu, yang wali-wali yang mati tu, diberi rezeki ke dia memberi rezeki? Sekali Tok Syekh kata diberi rezeki, habis tu minta dah yang memberi. Arab Badui lagi pandai daripada Tok Syekh tadi. Lepas tu kita kata bodoh. Kita kata penyembah kubur ini orang yang bodoh, tidak berfikir dengan akal yang jelas. Sebab tu kita kata orang yang tak ada wahyu, maka akalnya bodoh, mohon kepada makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itulah kita kata maksum dari segi masalah dunia. Dan kita akan tengok pula nanti bab 6, maksum dari segi membawa risalah. Maksum dari segi membawa risalah itu Nabi SAW tak akan tersilap dalam menyampaikan risalah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Risalah wa ta'ala kita tamatkan kuliah dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.